senti kat muka dia. Okey, dia tak fokus. Dia tak ada maki. Kan dia kalau kamera tu dia ada maki, dia ada kotak dia. Dia nak tahu yang kamera lepas dia lebih kat situ. Oh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها ليلنا إلا هالك صلاة الله وسلامه على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن اهتدى بقدوته ومن استهدى بجهاده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحكم في كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وانطلاق يبتغى وجه الله مرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada malam yang ke-15, malam bulan penuh Zulkaidah 1443 Hijriah, bersamaan 14 hari bulan Jun 2022. Kita diizinkan oleh Allah berada di Masjid Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan namanya begitulah. Nama dinamakan dengan Abu Hurairah sebab Abu Hurairah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah di kalangan ashabus sufah yang paling banyak merawikan hadis walaupun dia lewat masuk dalam agama Islam. Seorang sahabat yang sentiasa ikut dalam majlis-majlis ilmu apabila Rasulullah mengadakan majlis ilmu di Masjidun Nabawi. Jadi sebab itu Abu Hurairah di kalangan sahabat yang banyak merawikan hadis walaupun usia Islamnya disebutkan bermula tahun yang ke-6 Hijriah masuk Islam. Kurang lebih 4 tahun dia bersama dengan Rasulullah, tapi dia paling banyak merawikan hadis. Kenapa? Sebab dia golongan yang disebut sebagai golongan yang mendahulukan akan ilmu. Jadi kerana itu apa pun keadaan tuan-tuan, sibuk mana, penat mana, cubalah duduk dalam majlis ilmu. Saya khusus 2 hari ini dan esok insya-Allah bersama dengan MPJB khusus kesempurnaan solat. Jadi saya baru cerita tadi 1 hari daripada pagi sampai ke petang tentang falsafah solat dan wuduk. Dan esok kita akan cerita berkaitan dengan praktikal solat. Solat dan praktikalnya secara bagaimana solat Nabi SAW. Mulanya risau juga sebab kehendak daripada penganjur minta macam-macam lah, usul gini lah, falsafah solat kena buat gini lah, cara gini kan. Sekarang ni modul tu dia hebat-hebat ni kan, di kalangan trainer-trainer yang hebat-hebat. Kita ni ustaz cap ayam je lah, ustaz kampungan je. Tapi apabila kita cerita biasa basic tentang agama, tentang hadis, tentang kefahaman tentang solat daripada awal hingga habis tadi, tengok semua segar ya. Alhamdulillah, izin daripada Allah. Walaupun mengantuk sikit-sikit lah sebab ada kalangan mereka yang baru balik daripada malam tadi enforcement, penguatkuasaan dan jaga malam. Balik dengar pula kena masuk kursus. Mengantuk saya tidur tak apa, tidur je. Tidur je, yang penting datang majlis ilmu. Macam ni lah, tuan-tuan nak tidur, tak apa. Yang penting duduk majlis ilmu. Dia ada berkat je insya-Allah. Jadi saya ni, saya kalau dengan ustaz lain saya tak berani nak cakap lah. Mungkin ustaz tu akan marah lah. Tapi untuk dengan saya, tuan-tuan hadir dalam kuliah, nak tidur, tidurlah. Silakan. Jadi kalau saya tak tidur juga, minta maaf. Jadi insya-Allah kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Dan kita sama-sama hari ini akan melanjutkan kisah seorang sahabat yang dipanggil sebagai Amru bin Al-Jamuh radhiyallahu taala anhu, yang mana kita berhenti pada bulan Sudah. Kita berhenti pada bulan Sudah. Kita tak berhenti kuliah kita dalam cuti sekolah sebab di minggu pertama. Alhamdulillah. Jadi kita berhenti pada
bulan sudah kisah bagaimana Amr bin Al-Jamuh yang memiliki anak, yang mana disebutkan dia memiliki anak bernama Mu'az dan Khallad. Jadi 3 anak, Mu'az dan Khallad, dan ada saudaranya bernama Mu'az bin Jabal. Jadi 3 anaknya dah masuk Islam, awal masuk Islam. Tapi ayahnya bernama Amr bin Al-Jamuh adalah seorang ayah yang memiliki berhala yang dimuliakan. Hari-hari dia muliakan akan berhala tersebut. Dia tabaruk minta berkat dengan berhala tersebut. Maka apabila ayahnya menyayangi berhala lebih daripada segala-galanya, apa yang anak dia buat? Anak dia ambil berhala, anak dia buang dalam lubang najis. Ayah dia cari, tak jumpa. Jadi ayah dia jumpa sahaja, ambil, bersihkan, letak tempat, balik. Bersih dah, wangi-wangi, letak balik. Esok hilang lagi berhala tersebut. Tengok-tengok ada dalam lubang najis sebagaimana semalam. Maka ayahnya ambil, bersihkan, letak pada tempat khasnya tadi. Lepas tu esoknya hilang lagi. Jadi fed up ayah ni, pernah nak jaga berhala kan. Patutnya Tuhan jaga kita, ni kita kena jaga Tuhan pula. Terbalik. Jadi apa yang dia buat, dia letakkan pada berhala tersebut pedang. Soif letak pada berhala. Dia kata kau jaga diri kau. Kalau betul kau boleh menghalangi mudarat pada diri kau, ni aku bagi kat kau pedang. Maksudnya dengan Tuhan tak payah bagi pedang pun, tapi tak apalah, bagi pedang. Bagi pedang, jagalah dirimu sendiri. Itu pesan Amr Al-Jamuh kepada berhalanya. Jadi lepas daripada Amr Al-Jamuh pesan, tengok-tengok esok lagi teruk. Bukan hanya pedangnya hilang, bahkan dia diikat dengan bangkainya anjing sampai bau busuk. Maka Amr bin Al-Jamuh pun kata, kalau betul kamu Tuhan, kamu akan jadi begini. Dengan pepatah Arabnya disebutkan, wallahi law kunta ilahan lam takun anta wa qalbu wastabi'i fi qaran. Kalau betul kamu itu Tuhan, kamu tak akan bersama-sama dengan bangkainya anjing di dalam lubang najis. Kalau betul kamu itu Tuhan, Tuhan tak akan duduk dengan anjing. Tak akan Tuhan itu jadi busuk. Jadi kerana daripada itu, maka akhirnya Amr bin Al-Jamuh pun masuk dalam agama Islam. Jadi kenapa dia masuk dalam agama Islam? Sebab apa yang dia sayang telah dilakukan sebegitu. Tapi Amr bin Al-Jamuh tak tahu pun siapa yang buat. Sampai kesudah tak tahu siapa yang buat, sebenarnya anak dia yang buat. Jadi ini dipanggil cara dakwahnya anak. Bagaimana buang barang yang paling ayah dia sayang. Bagaimana nak pastikan ayah berhenti merokok, contoh kan, buang rokok ayah. Buang rokok ayah, hilang. Boleh ke tidak? Pasal kita nak bagi hukum. Nanti ada yang buat pula, saya pula jadi salah. Ustaz mana bersamakan berhala dengan rokok? Rokok tu lain. Tapi kalau buat itu tidak menyebabkan mudarat, sebab ada ayah memang kaki pukul, yang panas barat. Saya hilang, api anak dia kena tampuk. Ada orang lain semua api orang. Jadi benda tu mudarat lebih besar lah. Jangan lihat balik. Kalau mudarat itu tidak ada, maka nak buat, dia ada pertimbangan yang boleh dibuat. Boleh jadi benda yang dia sayang hilang tu lama-lama dia berubah kepada agama Allah. Jadi itu yang berlaku kepada Amr bin Al-Jamuh. Maka setelah itu Amr bin Al-Jamuh pun setelah daripada berhalanya begitu, maka dia pun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia merasakan akan kemanisan daripada iman. Dan dia merasakan penyesalan yang bersangatan atas apa yang dilakukan daripada kesyirikan, kerana selama ini dia di antara orang yang lambat dalam memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang dia buat? Maka yang dia buat adalah dia masuk dalam agama Allah yang baru, sehingga memasukkan pada jasad dan rohnya, dan meletakkan dirinya, hartanya dan anak-anaknya pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun lewat itu tidak jadi masalah. Tadi yang saya buat sebelum tengah-tengah saya sampaikan khusus, saya minta masing-masing tulis dekat kertas bila waktu sembahyang 5 waktu penuh, usia berapa. Potong kertas kecil, tulis angka, lipat rapat. Jangan tulis nama, letak dalam cawan. Saya ambil, terus dia ambil. Jadi kita pun buka. Saya buka sekali. Saya tak beritahu pun, saya buka tengok 35, 40, sekian umur, 20-an, ada yang 6 tahun. Balik tadi muda-muda, saya tengok muda paling muda yang setakat yang saya buka 6 tahun lah. Jadi saya kata dengan mereka, saya kata itu tidak jadi masalah. Ya, yang dahulu tu dahululah, jangan malu lah. Jangan malu yang dahulu tu. Kan, kita sembahyang kita kelewat 5 waktu ni, dia jujur lah tu, maksudnya dia sembahyang tu 5 waktu tu bila umur 30, tak apalah. Yang penting kan dia nak berubah jadi baik. Yang penting kan dia nak usaha untuk solatnya bagus. Yang lepas itu lepas, sahabat pun begitu. Ada kalangan sahabat yang lewat masuk Islam.
Dan bukan semuanya cepat, tak. Ada yang cepat, ada yang lewat, ada yang muda, ada yang tua. Jadi kisah sahabat sebenarnya dia menjadi iktibar untuk kita berubah bagaimana. Kita jangan kata semua sahabat tu asalnya baik. Sahabat jauh lebih jahat banding kita sebelum Islam. Apa yang dia pernah buat, kita pun tak pernah buat. Ada kita pernah bunuh anak? Tak ada. Sahabat pernah bunuh anak. Ada kita yang pernah berogol? Tak ada. Ada kita yang pernah membunuh? Tidak. Ada kita yang berjudi, ada kita yang menzalimi? Tidak. Tapi sahabat dah buat semua ni. Tapi bagaimana boleh jadi baik? Allah tak pandang yang lepas. Allah pandang yang sekarang dan yang akan datang. Jadi kita lihat bagaimana Abu bin Al-Jamuh. Maka apa yang dilakukan, wa ma huwa illa qalil hatta kanat Uhudun, dan tak lama daripada dia masuk Islam tu maka berlaku perang Uhud. Perang Uhud tahun yang ketiga Hijriah. Maka Abu bin Al-Jamuh melihat akan anak-anaknya yang tiga, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan dia melihat pada anaknya, dan nazara ilaihim radina raihina ka ustis sara, dan dia melihat akan anaknya seperti singa yang sedang bersiap, singa hutan yang sedang bersiap untuk menghukum ataupun ingin memberang kepada musuh. Wa hum yatawahhajuna syauqan ila nailish syahada wa fawdi bi maghdadillah. Dan mereka anak-anak Abu bin Al-Jamuh ni sangat rindu dan sangat suka untuk dinilai untuk mereka itu diberikan syahadat, diberikan akan mati syahid. Allahu Akbar. Ini kita sebut bagaimana boleh budak-budak kecil impiannya mati syahid. Budak-budak kita takut gitu, dan kita ni kadang-kadang takutnya luar biasa. Tapi sahabat, para sahabat, mereka bila dia berperang, tujuan utamanya mati syahid. Akhirnya itulah yang Allah berikan kekuatan dan kehebatan buat mereka. Jadi dalam keadaan begitu, mereka menginginkan mati syahid dan mereka menginginkan akan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh para ulama, fa athara al-mawqiful hamiyata wa azama ala an yaqdu ma'ahum ila al-jihad tahta rayati Rasulillah. Jadi disebutkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dikatakan apabila Abu bin Al-Jamuh dia melihat anaknya siap untuk berperang, maka dia pun nak sama-sama dengan anak. Jadi ada kalanya anak itu dibangkitkan semangat ayah. Nak tengok anak-anak ramai, dia nak bangkitkan semangat. Akhirnya ayah dia kata, takkan anak dia, maka aku pun nak sama-sama untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian lakinna fityatu ajma'u ala mad'i abihim mimma adama ilahi. Tapi anak-anak ini dia menghalang ayahnya daripada melakukan perkara tersebut kerana ayahnya seorang yang telah tua. Jadi Abu bin Al-Jamuh orang tua. Pasal saya kata dia lewat. Dia masuk Islam kenapa kita katakan lewat? Sebab umur dia dah tua dah lanjut dah. Jadi kalau lanjut tu, kita ni kalau baru kerja 30-an, 40-an tu muda lagi. Sahabat dia dah tua dah tua. Jadi wa huwa ila dhalik ajraj syadidul araj faqad ghadarahu Allah azza wa jalla min fi man adarahu faqalu lahu. Jadi dia dalam keadaan dia nak sangat juga untuk berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menginginkan akan perkara tersebut, dan mereka berkata kepada ayahnya, sebab ayahnya ni bukan hanya tua, bahkan uzur juga, ada sakit-sakit. Maka dia kata, ya abana innallaha adaraka, sesungguhnya wahai ayah, Allah telah menguzurkan kamu. Fa'alamu tukallifu nafsaka ma anfaqallahu minhu. Apa kamu nak bebankan diri kamu apa yang Allah telah berikan keringanan pada dirimu, pelepasan. Kamu lepas. Dia tak payahlah wahai ayah. Maka akhirnya ayahnya marah kepada anaknya dengan sebenar-benar kemarahan. Maka akhirnya dia bertemu dengan Rasulullah SAW untuk mengadu hal mereka. Tengok ayahnya. Ayah kata, anak kata tak payahlah ayah, tua dah, rehat. Kita kalau ada anak gini suka, tak apalah kau pergi lah. Ayah duduk rumahnya, kau pergi tolong sana, aku duduk rumah. Tapi Abu bin Al-Jamuh sebab dia nak sangat macam anak dia, dia merasa dirinya pun macam anak dia muda, maka dia tak puas hati dengan teguran daripada anaknya. Maka akhirnya dia temu dengan Nabi SAW. Dia pun berkata, ya Nabi Allah, inna abna'i haula'i yuriduna an yahdisuni an hadal khair
wa hum yata'adzaru wa hum yatazarra'una bi anni a'raj wallahi inni la arju an ata'a bi arjati hadhihi al-jannah. Jadi kata wahai Nabi Allah, sesungguhnya anak-anak aku ini menghalangi aku untuk aku melakukan kebaikan ini, dan kerana aku ini uzur, aku ni ada cacat. Jadi tapi aku demi Allah wahai Rasulullah, aku menginginkan dengan sebab lambatnya pergerakan aku kerana cacat untuk aku beroleh syurga daripada Allah. Jadi ini jawapan daripada Amr bin Al-Jamuh. Jadi dengan sebab dia punya cacatnya, tapi dia nak masuk syurga dengan cacatnya. Jadi bagaimana kita nak masuk syurga dalam keadaan kita tidak sempurna? Jadi kita lihat, kemudian Rasulullah berkata, da'uhu la'alla Allah azza wa jalla yarzuquhu syahada fahallu anhu id'a'an li amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya apa yang berlaku kepada Abu bin Al-Jamuh, akhirnya Rasulullah mengizinkan dia untuk turun di peperangan, dan pada ketika itu dia kata kepada Abu bin Al-Jamuh dan anak-anaknya, tinggalkan dia. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepadanya akan syahadat, akan syahid, dan biarkan ia dan sehingga ia beroleh akan syahadat. Jadi itu keuzuran yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Walaupun biasanya orang cacat tidak dibenarkan, diberikan keuzuran, tapi sebab dia nak sangat, dia tengok dia punya hasrat, keinginan, bagaimana cara, maka akhirnya diberikan akan izin oleh Rasulullah. Dan Rasulullah pada ketika itu membiarkan ia dalam keadaan ia menginginkan kematian ataupun turut dalam peperangan. Wa ma min adifa waqtul khuruj hatta wadda'a Abu bin Al-Jamuh zawjatahu wada'a mufariqin la ya'mud. Maka tak lama daripada itu sampailah waktu untuk keluar. Maka Abu bin Al-Jamuh pun dia memberikan ucapan perpisahan ataupun widaan, goodbye, selamat tinggal kepada isterinya, seakan-akan perpisahan yang tidak kembali. Jadi nak keluar tu dia pun pergi kat isteri dia pun minta izin ataupun berkata-kata dengan ucapan perpisahan. Thumma tajaha ila al-qiblah, dan kemudian dia pun menghadap ke arah kiblat. Dia pun angkat kedua-dua tangannya ke langit dan dia pun berkata, Allahumma rzuqni syahada, Allahumma rzuqni syahada wa la tu'addani ila ahli khaiba. Wahai Allah, rezekikan kepada aku akan mati syahid, dan jangan pulangkan aku kepada keluarga aku dalam keadaan aku kecewa. Jadi itu doa daripada Abu bin Al-Jamuh. Bayangkan doa mati, bukan doa minta menang. Dia kata, wahai Allah, rezekikan aku mati syahid. Ini sahabat walaupun lambat masuk Islam, tapi apa dia punya keutamaan, dia nak berjuang pada jalan Allah. Sebab mati syahid dia adalah laluan ekspres untuk menuju ke syurga Allah. Siapa yang mati syahid, langsung Allah masukkan dia ke dalam syurga tanpa ada hitungan amal. Masuk syurga ekspres, siapa tak nak? Tapi nak dapat title tu bukan senang. Jadi Allah ketika mana dia doa pada Allah, dan dia kata jangan sampai pulangkan aku kepada keluarga aku dalam keadaan aku itu kecewa. Summan talaqa uhaytu bihi abna'uhu salasa wa jumu'un kabiratun min qaumihi Bani Salamah. Maka dia pun bertolak dengan bersama-sama dengan anaknya yang 3, dan bersama-sama dengan jemaah kaumnya iaitu Bani Salamah, dan mereka menjaga Abu bin Al-Jamuh dalam peperangan. Dan berpisah manusia pada ketika itu kepada Nabi SAW. Syuhida Abu bin Al-Jamuh yamdi fi Rabi'il al-awwal yathibu ala rijlihi as-sahihah wasbad wa huwa yaqul. Jadi kita tahu bahawa dalam peperangan Uhud ni dia peperangan yang sangat getir. Bagaimana dalam pusingan pertama Islam menang, pusingan kedua Islam kalah, sehingga Rasulullah tercedera. Bermula daripada Ashabul Rumah, pemanah-pemanah yang berada di Jabal Rumah, di gunung pemanah, turun daripada gunung tersebut. Yang Rasulullah kata jangan turun, tapi mereka turun juga. Lepas turun, maka serangan hendak daripada Khalid bin Al-Walid menyebabkan akhirnya Islam kalah pada pusingan kedua, tercedera. Maka pada ketika itu bertiap-tiaran lagi. Masa permulaan tu anak-anaknya kaum ni boleh jaga Abu bin Al-Jamuh, sebab
masih terkawal keadaan peperangan. Tapi pada pusingan kedua tidak lagi terkawal. Maka Amr bin Al-Jamuh akhirnya dia berpisah daripada kumpulan tersebut, dan pada satu waktu dikatakan ia lompat dengan menggunakan kakinya yang sahih, iaitu lompat dengan kakinya yang sihat. Kaki yang sihat tu dia masih ada, maka dia lompat. Dia lompat, dan ketika itu dia pun berkata, inni la mushtaqun ilal jannah, inni la mushtaqun ilal jannah. Aku sangat rindu kepada syurga, aku sangat mahu kepada syurga, ucapan dia. Wa kana wara'ahu ibnuhu Khallad, dan di belakangnya ada anaknya bernama Khallad. Dan pada ketika itu dia bersama dengan dua anaknya. Dikatakan pada ketika itu wafatahu yujadilani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ketika itu dikatakan ia menghunuskan pedangnya, berlawan pedang untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khara sari'aini shahidaini ala al ma'rakah laisa baina ibni wa abihi illa lahadhat. Dan pada ketika itu akhirnya kedua-dua anak beranak ini, Amr bin Al-Jamuh dan anaknya Khallad, maka dua-duanya gugur syahid. Kan, sebab mempertahankan Nabi SAW gugur syahid, dan tidaklah beza di antara anak dan ayahnya kecuali beberapa waktu sahaja, detik, kejap je. Lepas ayah meninggal, ataupun mungkin salah seorang meninggal dulu, kemudian baru meninggal pula yang lainnya. Wa ma in wada'adil ma'arat qatu aw zaraha hatta qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syuhada'i Uhud liwariyahum turabahum faqala li ashabi. Jadi pada selepas daripada peperangan, apabila ramai di kalangan sahabat-sahabat yang gugur syahid, maka pada ketika itu Rasulullah pun berdiri di hadapan mereka. Setelah mana selesai dari peperangan Uhud, dan Rasulullah pun meletakkan tanah di atas jasad-jasad mereka. Dan Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, khalluhum bidimaihim wa jiraihim fa ana syahidu alaihim. Maka biarkan mereka dengan darah-darah dan luka-luka mereka. Sebab itu orang mati syahid tak perlu dimandikan, kan? Dipakaikan dengan pakaian peperangannya, dengan keadaannya begitu. Biarkan ia begitu, terus dikebumikan. Rasulullah kata khalluhum, biarkan mereka dengan darah dan luka mereka. Dan aku bersaksi bahawa mereka adalah golongan syahid. Aku akan menjadi saksi ke atas mereka. Maka summa qal, maka Rasulullah pun berkata, ma min muslim yuklamu fi sabilillah illa jaa yaumal qiyamati yasilu daman al-launu kaulaunil za'faran wa-rihu karihil mis. Tidak ada mana-mana muslim yang ia cedera ataupun luka dalam peperangan pada jalan Allah, sama ada lukanya luka menyebabkan dia kematian, ataupun lukanya dia masih hidup lagi, dia pulang dalam cedera parah ataupun cedera, kecuali nanti dia akan datang pada hari kiamat yasilu daman, darahnya mengalir. Datang hari kiamat darahnya mengalir, tapi warna darahnya seperti warnanya za'faran, kekuning-kuningan, warna za'faran. Dan bau-bauannya seperti baunya haruman kasturi. Allahu Akbar. Kan? Kita ni kan nak wangi begitu bukan senang. Kalau dia dah mengalir dengan baunya haruman kasturi, wangi tak orang yang cedera pada jalan Allah? Wangi. Jadi itu janji daripada Rasul. Lepas tu Rasul biar. Biarkan dia dengan luka-lukanya. Ini semua saksi nanti pada hari kiamat. Sebab itu bukan nilai apa yang berlaku pada kita waktu di dunia. Kita di dunia keadaan mungkin buruk wajah kita, mungkin penat lelah, mungkin kita rasa kita ni tak sempat nak jaga cantik macam orang lain pun jaga cantik kan. Muka bukan main lagi, cantik je. Sebab apa? Matahari pun tak hadap. Kita ni ngadap matahari je. Jadi kita ni berjuang pada jalan Allah. Kita ni susah payah, kadang-kadang tidur pun tak sempat. Tak apa, semuanya ada balasan daripada Allah. Dan kemudian Rasul pun berkata, idfinu Amr bin Al-Jamuh ma'a Abdullah bin Amr faqad kana mutahabbaini mutasafiyaini fid dunya. Maka kebumikan Amr bin Al-Jamuh dengan Abdullah bin Amr, dua sahabat, bukan anak dia tak. Sebab walaupun Abdullah bin Amr bukan anak dia tapi sahabat dia. Jadi Rasulullah kata kebumikan Amr bin Al-Jamuh dengan Abdullah bin Amr, kerana mereka ini sangat saling mencintai di dunia. Jadi kita kalau ada sahabat yang saling kita cintai di dunia,
Cintai. Jadi cinta tu sampai dalam sebuah hadis Rasulullah kata di antara satu golongan yang mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan daripada naungan Allah, iaitu siapa? Rajulan, dua lelaki. Tahabba fillah, saling cinta mencintai kerana Allah. Istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dia bertemu kerana Allah. Jadi kerana Allah bagaimana? Ulama sebut dia temu tu kat mana? Temu tu kat mana? Temu itu ketika mana Malaysia lawan Bahrain kalah. Malam ni lawan Bangladesh bila? Malam ni kan? Malam ni. Kalau kalah lawan Bangladesh, Malaysia balik Bangla lah. Orang Bangla duduk sini. Nanti ada video kecap saya pula. Jadi temu kat mana? Temu kat, bukan salah saya kata, saya bukan nak hina orang yang duduk studio, tak. Bukan salah, tapi kalau banyak bertemu ni banyak kat studio kan, banyak dekat kedai ngeteh, kedai makan, maka itu bukan nilai yang dipanggil tahabba fillah, saling cinta mencintai kerana Allah. Betul kita cinta sahabat kita kerana Allah, di mana kita selalu bertemu dengan dia? Masjid. Di mana majlis ilmu, di mana majlis zikir, di mana tempat-tempat yang baik, maka itu dipanggil tahabba fillah, saling cinta mencintai kerana Allah. Pertama. Yang kedua adalah apa? Istama'a alaihi, temukan Allah. Yang kedua, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah kerana Allah. Kenapa berpisah? Mungkin kerana tujuan kerja, akhirnya posting beza. Dah jauh. Peluk-peluk, cium-cium, bukan cium lah. Peluk-peluk tu kata salah perpisahan. Berpisah juga kerana Allah, bukan berpisah kerana hal keduniaan. Berpisah kerana hal akhirat. Mungkin pisah kenapa? Nak pergi haji. Pisah kenapa? Sebab tugas-tugas yang lain, terpaksa berjuang ke tempat lain dan lain-lain. Maka dia berpisah kerana Allah, atau mungkin pisah kerana kematian. Pisah kenapa? Sebab kematian. Maka pisah juga kerana ketentuan daripada Allah, salah seorang yang meninggal. Maka dapat naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi tuan-tuan, kalau ada sahabat yang begini, jaga. Bukan senang nak dapat naungan ni. Ketika mana di padang mahsyar tak ada naungan kecuali naungan Allah, dua sahabat ni dapat. Kenapa? Sebab saling cinta mencintai kerana Allah. Jadi kalau ada sahabat kita yang kita cinta kerana Allah, nak cinta kerana Allah, maka beritahu dengan dia, uhibbuka fillah, aku cintamu kerana Allah. Jadi kalau bahasa Arab dia sedap sikit, uhibbuka fillah, aku cintamu kerana Allah. Kalau cakap bahasa Inggeris, I love you so much. Pernah pampor ni, kau jangan ngada-ngada, kau ni ni kunyit ke apa? Dah mula. Tapi kalau cakap bahasa Arab dia sedap sikit. Kalau cakap bahasa Melayu pun kata-kata menyampah mana. Aku cinta kamu. Ustaz ni suka hati, dia suruh cakap cinta. Rasulullah yang pesan. Satu ketika mana Rasulullah lihat seorang sahabat tu, dia perhati dia sahabat dia daripada jauh. Dia perhati kan, dia perhati, dia tengok je sahabat dia sampai. Jalan luar dia tengok, maka dalam sebutan perlahan dia kata, "Hibbuhu," aku cinta kat dia. Rasul dengar lah, Rasul pergi kat dia. Dia kata, "Engkau dah beritahu ke dia yang kau cinta dengan dia?" Maka dia kata, "Tidak wahai Rasulullah." Kalau begitu, izhab ilaihi fakhbirhu annaka tuhibbuh. Pergi kat dia, beritahu dengan dia bahawa kamu cinta dengan dia. Ni bukan lain jantina, satu jantina, laki dengan laki. Jadi sebut, itu galakan daripada Rasulullah. Sebab itu apa yang disarankan oleh Rasulullah, maka buatlah. Jadi apa buat, jangan takut dengan apa yang Rasulullah ni. Jadi kita ni kadang-kadang tak pernah beritahu kawan kita cinta dengan dia. Kenapa Ustaz? Takut kalau beritahu dia lari tak jauh. Mulai macam kawan aku. Tapi itu budaya Islam yang kadang-kadang kita dah jauh menyimpang. Islam selalu Rasulullah kalau berjalan dengan sahabat pimpin tangan. Ada orang buat? Tak ada. Kalau kita buat, orang kata apa? Ni mulalah ni, mana pula ni? Ustaz Zul dengan Ridwan ni pimpin tangan pula. Dia dah mula baju sama hitam kan? Bukan main lagi, ni mesti ada skandal. Ada kes ni. Jadi kita ni, tapi sebenarnya itu dalam agama. Boleh tak? Itu yang kita kena buat. Tapi masalah kita bukan dengan geli. Kau tekan. Tapi itu yang Rasulullah ajar. Dan Amr bin Al-Jamuh dia sahabat dengan Abdullah bin Amr, maka Rasulullah kemudian sama. Jadi mudah-mudahan nanti dalam syurga pun bersama-sama. Radhiyallahu an Amr bin Al-Jamuh wa ashabihi min syuhada'i Uhud. Mudah-mudahan Allah meridai akan Amr bin Al-Jamuh dan sahabat-sahabatnya di kalangan para syuhada Uhud yang telah syahid dalam medan peperangan tersebut. Sebab
peperangan Uhud ni peperangan yang mengajar kepada bagaimana mematuhi arahan Nabi SAW, dan perang Uhud perang yang paling diingati oleh Rasulullah, sebab perang Uhud menyebabkan ramai sahabat yang hebat-hebat terkorban. Dia bukan sahabat, di antaranya pakcik Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Di antaranya sahabat yang dipanggil sebagai ahli Al-Quran, Mus'ab bin Umair. Ini juga syahid dalam medan Uhud. Abdullah bin Amr, sahabat yang sangat mulia, yang hebat dari sudut hadis dan lain-lain. Jadi ini semua sahabat-sahabat Rasulullah yang Rasulullah sayang, tapi syahid dalam medan Uhud. Sebab tu dalam medan Uhud kalau cerita dia Rasulullah boleh menangis, sebab memikirkan apa yang berlaku kepada para sahabat, dan mudah-mudahan Allah merahmati mereka dan memberikan cahaya dalam kuburan mereka. Jadi itu kesudahan dan penutup kepada kisah sahabat kita, iaitu bernama Amr bin Al-Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi SAW, dan mudah-mudahan menjadi sahabat kita nanti pada hari kiamat. Jadi kita terus kepada kisah sahabat yang seterusnya. Ringkas sebelum kita tutup, kita berhenti untuk azan Isyak. Kita lihat perangan pertama, Abdullah bin Jahash. Awwalu man du'iya bi amiril mu'minin, orang pertama yang digelar sebagai amiril mu'minin. Jadi orang pertama yang digelar sebagai amiril mu'minin. Jadi apa yang kita nak cerita? As-sahabi alladhi nasuku anhul hadis al-an wathiqus silah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wahidun min ashabi awwaliyati fil Islam. Jadi seorang yang kita nak cerita pada hari ini, yang kita seronok untuk cerita kisahnya pada hari ini, dan ia sangat rapat hubungannya dengan Nabi SAW, salah seorang daripada sahabat yang awal memeluk dalam agama Islam. Dan itulah adalah ibnu ammati Rasulullah SAW, anak saudara, anak kepada makcik sebelah ayah Rasulullah SAW. Anak kepada makcik sebelah ayah. Apa? Sepupu. Susah sangat. Sepupu, anak makcik kita. Sepupu kita kan? Sepupu. Tapi dalam Islam dia cuma sebut dia daripada mana dia punya keturunan tu. Dia sepupu kan? Kita sepupu. Sepupu belah mana? Mak ke ayah? Kena beritahu pula. Sebelah ayah. Sebelah ayah tu dia tu anak adik-beradik ayah laki ke perempuan? Dalam Islam, dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab ibnu ammati, dua orang Arab dia. Apa dia? Anak makcik perempuan. Makcik lah, sebelah ayah. Senang ringkas itu bahasa Arab. Lepas tu kalau belajar faraid, senang cerita bahasa Arab. Tapi cerita bahasa Melayu dia pening kepala. Bau-bau bacang mau keluar. Tak tahu belah mana keluar, tak ikut. Jadi ibnu ammati, sepupu Rasulullah sebelah ayah daripada makcik Nabi SAW. Lianna, kerana apa? Ibunya bernama Umaymah bintu Abdul Muttalib. Jadi ibu kepada Abdullah bin Jahash ni adalah Umaymah bin Abdul Muttalib, makcik Nabi SAW. Wa huwa sihru Rasulillah lianna ukhtahu Zainab bin Jahash kanat zawjati Nabi SAW wa ihda ummahatil mu'minin. Dan bahagian keturunan nasab Rasulullah dengan dia sepupu sebelah ayah, kerana makciknya adalah adik-beradik kepada Rasulullah SAW. Ibunya adik-beradik kepada ayah Rasulullah. Tapi pada hubungan sebab perkahwinan, maka dia adalah ipar kepada Rasulullah. Ipar kepada Rasulullah sebab adiknya bernama Zainab bintu Jahash. Tapi di sini dikatakan ukhta, maksudnya tak tahu adik ke ataupun kakak. Zainab bin Jahash adalah isteri kepada Rasulullah. Jadi Zainab, macam-macam familiar nama Jahash tu. Zainab bin Jahash. Abdullah bin Jahash abang dia. Jadi adiknya bernama Zainab bin Jahash, isteri Rasulullah, Ummul Mukminin. Maka Abdullah sepupu Rasulullah dari sudut nasab, abang ipar dari sudut perkahwinan. Jadi dia kahwin dengan adik kepada Abdullah bin Jahash, maka dia menjadi adik ipar kepada Abdullah bin Jahash. Dan dia merupakan orang pertama yang diangkat untuk mengangkat panji Islam. Dan dia adalah orang pertama yang digelar sebagai Amirul Mukminin, yang disebut namanya Abdullah bin Jahash Al-Asadi. Maksudnya dia orang pertama. Dia cerita bagaimana cerita Abdullah bin Jahash orang pertama angkat panji. Yang Rasulullah bagi panji untuk dibawa panji tersebut dalam sebuah medan. Jadi dia dipanggil orang pertama yang
digelar sebagai Amirul Mukminin, iaitu ketua bagi orang beriman. Dan Abdullah bin Jahash dia masuk dalam agama Islam bermula sebelum daripada Rasulullah mula berdakwah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Dan Rasulullah pada permulaan Islam, Rasulullah berdakwah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Tempatnya di antara Safa dan Marwah. Ada satu tempat namanya rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ni sebelum daripada Rasulullah berdakwah ataupun menyampaikan wahyu di rumah tersebut, siapa yang masuk sebelum itu Islam digelar sebagai yang pertama masuk Islam, awal. Sebab itu pun awal juga, masih awal-awal lagi. Tapi kalau sebelum itu lebih awal. Jadi itu permulaan daripada Islamnya Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu. Azan. Jadi kita bagi sebentar untuk azan Isyak. Silakan. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Jadi kita lihat apabila disebutkan Abdullah bin Jahash adalah di antara yang awal memeluk agama Islam sebelum daripada dakwah Rasulullah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam.
Dan ceritanya bagaimana setelah mana Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk berhijrah daripada Mekah menuju ke kota Madinah untuk mereka menyelamatkan agama dan jauh larikan diri daripada gangguan dan segala kecaman serta apa pun ganggu gugat daripada Quraisy. Maka Abdullah bin Jahash adalah orang yang kedua yang berhijrah, dan tidaklah yang mendahului ia pada berhijrah tersebut kecuali Abu Salamah. Jadi di antara dikatakan orang kedua. Lepas Abu Salamah, maka Abdullah bin Jahash adalah orang kedua yang berhijrah. Dan sesungguhnya dia hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berpisah daripada keluarga dan segala yang ada pada kampung halamannya. Dan itu bukan hal yang baru bagi Abdullah bin Jahash, kerana dia adalah di antara sahabat yang juga berhijrah ke Habasyah. Jadi apabila berlaku gangguan, berlaku usikan, berlaku segala penghinaan, berlaku seksaan kepada para sahabat, maka akhirnya Rasulullah izinkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Jadi antara yang hijrah ke Habasyah Abdullah bin Jahash. Tetapi hijrahnya pada kali ini lebih sempurna dan lebih luas. Dan hijrah bersama-sama dengannya adalah ahli keluarganya dan seluruh daripada pekerabatnya. Wasaili bani abihi rijalan wa nisaan wa syiban wa submana wa sibyatan wa sabiyat faqad kanat baituhu baitul Islam wa qabiluhu qabilul iman. Dan bersama dengannya bukan hanya zuriat, bukan hanya keluarga dan kerabatnya, bahkan keluarga sebelah bapaknya, lelaki dan perempuan, dan sebelah ibunya, dan juga yang kecil, yang dewasa, yang tua, semuanya keluar daripada kampungnya menuju ke hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sebab kampungnya ataupun kabilahnya kabilah yang terpenuhi dengan iman. Itu bezanya keluarga Abdullah bin Jahash. Orang lain mungkin sikit-sikit pergi hijrah, tapi dia dengan keluarganya semua kampung dia pergi hijrah. Nak kata kampungnya kampung yang penuh dengan keimanan. Jadi ini hebat. Jadi kita kalau boleh kita nak jadikan kita punya kampung penuh dengan keimanan. Kampung sini ni kuartus penuh dengan keimanan. Cuba. Khusus solat subuh. Kita nak tengok kita punya penuh keimanan tu solat subuh. Tengok ada tak riduan, ada tak usul-usul, ada tak yang lain-lain, tengok. Kalau ada yang lain-lain, tengok. Baru ni saya pergi ke Bandar Penawar program. Jadi malam tu kuliah Datuk Noh Gadot, kemudian esoknya kita program hari Khamis. Saya je lah pergi solat subuh kan. Pergi solat subuh, bukan nak tunjuk saya pergi solat subuh tu, tak cerita tu. Dan kita nak cerita yang keadaan Bandar Penawar solat subuh. Jadi saya pergi solat subuh tu, saya kata, ya Allah, tuan-tuan, datang macam solat isyak. Dia punya ramai tu kereta berpusu-pusu. Satu soft ni, satu hujung ke hujung lebih 100. Satu soft, lebih 100, saya rasa lebih. Dan dia 2 soft penuh sampai ke belakang. Dan malam tadi punya kuliah, subuh tu sama ramai. Ramai solat subuh di Masjid Bandar Penawar. Hari kerja, hari Khamis. Sama macam sini. Macam sini lah lebih kurang. Sini. Dan kata, ya Allah, saya kagum betul. Sebab tu di malam kursi kata saya, masa kita nak buat malam tu punya kuliah, saya kata kita jangan makan 1,5. Dia kata, Ustaz, 1,5 tu saya punya jemaah je, 1,5. Kalau Ustaz punya sembah tambah 200. Dia kata, dia minta jamuan duit lah untuk jemaah makan kan. Kita kata, iya ke 1,5 dalam hati saya lah. Betul ke jemaah 1,5? Kalau subuh lebih 200, cuba bayang lah waktu lain. Kata, ya Allah, hebatnya ni. Dia panggil mungkin kampungnya kampung penuh keimanan. Jadi kita doa, itulah kampung kita kan. Bagi saya kagum ni. Tempat lain susah nak jumpa, tapi kita kagum dengan, maksudnya nampak dia punya budaya. Kan ada yang pergi sembahyang subuh dengan baju kerja, macam nak pergi kerja lagi. Mungkin ada yang kerja Kota Tinggi. Kalau sembahyang subuh nak pergi Kota Tinggi daripada Bandar Penawar kan 70 km, jauh kan, dah 1 jam. Jadi dia perlu gerak awal. Jadi dia pakai baju kerja dan sebagainya. Jadi kita kata kita nak jadikan kampung kita tu qabilul iman, iaitu qabilah yang penuh dengan keimanan. Fama min fasalu fama in fasalu an Makkah hatta balad diyaruhum khazinah kabi'ah wa qalat khawa'an khala'an ka'an lam yakun fiha anisu min qab wa lam yasmuh fi rubu'iha samir. Jadi ketika mana kampungnya keluar untuk pergi hijrah tu, tempat yang ditinggalkan seakan-akan tak ada pernah orang duduk.
Kosong semua kampungnya. Kosong sebab kampungnya kampung iman. Apabila semua keluar pergi hijrah, kampung kosong. Tapi tempat-tempat yang lain dekat Mekah, keluar pergi hijrah, banyak lagi orang lain yang belum beriman. Tapi kampungnya Abdullah bin Jahash, kampung yang dipenuhi dengan keimanan. Walam yabdi ghayru qalil ala hijrati Abdillah wa man ma'ahu hatta kharaja zu'ama Quraisy yatufuna fi ahya'il Makkah lima'rifati man rahala anhu minal muslimin wa man baqiya minhum wa kana fihim Abu Jahl wa Uqbah bin Rabi'ah. Jadi pada ketika itu pergilah beberapa pemimpin-pemimpin Quraisy untuk buat pemeriksaan, spot check, tengok apabila dah hijrah ni siapa yang tinggal. Siapa lagi yang tinggal di kalangan orang beriman ataupun penduduk Mekah yang masih ada dekat kota Mekah. Jadi antara mereka yang pergi spot check ni Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah, pembesar Quraisy. Dan apabila Utbah memandangkan rumahnya Abi Jahash dan dia masuk ke dalamnya yang ditutupi dengan angin, pintunya terbuka, macam-macam kalau kita tengok filem cowboy kan, pintu tu terbuka, tiup-tiup angin di padang pasir kan. Jadi pintu tu terbuka, seakan-akan macam tak ada orang. Jadi dia pun berkata asbahat diyaru Bani Jahash khala an tabki ahlaha. Jadi rumah-rumah yang ditinggalkan oleh Bani Abu Jahash ni, Bani Abu Jahash ni, dia menangisi pemergian dia punya penduduk dan sedih penduduknya telah pergi. Maka Abu Jahal pun kata apa? Siapa mereka sampai rumah nak nangis? Abu Jahal pun jahat. Mereka tu siapa rumah pun nak nangis mereka pergi? Jadi Abu Jahal tak khawatir lah. Maka Abu Jahal pun letak tangannya di rumahnya Abdullah bin Jahash. Dan sesungguhnya itulah rumah yang cantik, yang dipenuhi dengan kekayaan. Dan dia mengambil akan barang-barang itu seakan-akan ialah yang mempunyai barang tersebut. Jadi rumahnya memang rumah yang Abdullah bin Jahash bukan orang susah, orang senang. Jadi dia bukan nak bawa semua pergi hijrah. Dia tinggal, maka diambil apa yang ada pada rumah Abdullah bin Jahash. Maka ketika mana Abdullah bin Jahash mengetahui apa yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap rumahnya dan dia berkata itu kepada Nabi SAW, maka Rasulullah pun berkata kepada Abdullah bin Jahash, ala taqwa ya Abdullah ayyu'tiyakallahu bihadaran fil jannah. Tuan-tuan, walaupun kita dah tinggalkan rumah kita, tapi kalau ada orang usik, orang rosakkan, orang lakukan pencerobohan, kita akan rasa sedih. Ini rumah yang menyimpan 1001 kenangan. Kadang-kadang apa lagi Abdullah bin Jahash, rumah tu rumah memang keturunannya, memang daripada ayahnya, daripada neneknya. Jadi akhirnya dia rasa sedih apabila Abu Jahal memperlakukan begitu. Dia ambil je barang apa yang ada dalam tu, dia buat macam dia punya. Maka apa Rasulullah nak lembutkan hati Abdullah bin Jahash, menyeronokkan, rasa terhibur sikit. Dia kata, tidakkah kamu boleh redha oleh Abdullah bin Jahash kalau Allah berikan kamu rumah dalam syurga? Maka dia kata, wahai Rasulullah, ya wahai Rasulullah, falizalika lak, maka itu nanti kamu akan dapat rumah dalam syurga. Maka pada ketika itu Abdullah bin Jahash mendapat sebesar-besar ganjaran daripada Nabi SAW yang disebutkan dan menyejukkan matanya. Jadi sebab itu ini kita kata Abdullah bin Jahash punya keseronokan apabila dia hijrah kerana Allah dan Rasul, meninggalkan hartanya di kota Mekah, Allah ganti lebih baik daripada itu. Jadi apa pun yang kita infakkan, apa pun yang kita sumbangkan, apa pun yang kita lakukan untuk agama Allah, maka ada gantinya daripada Allah. Jadi jangan risau. Jangan kata apa yang kita infak tak ada gantian, apa yang kita berjuang tak ada gantian, apa yang kita korbankan daripada masa tidak ada gantian. Semuanya akan ada gantian daripada Allah. Yang banyak kita berikan pada agama Allah, maka akan pulangkan lebih banyak daripada itu. Tapi kalau tak pernah buat apa-apa, maka muhasabah diri. Mudah-mudahan kita buat sesuatu untuk Allah supaya Allah gantikan yang lebih baik berbanding daripada apa yang kita buat. Jadi insya-Allah kita akan lanjutkan pada 2 minggu akan datang untuk lanjutan kisah Abdullah bin Jahash. Jadi kita berhenti di sini dan insya-Allah kita akan sambung pada 2 minggu akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمنا في الدين وأصحابنا ولمن حبنا فيك لمن أحسن إلينا ولمؤمن عميات المسلمين والمسلمات اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعمل لا يغفر ودعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته